Dimulakan dengan kalimah suci Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anda terus bersama di IKIM FM. Pilihan utama anda bersiaran secara langsung waktu ini dari Jalan Duta Kuala Lumpur. Terima kasih Irwan Jari yang memulakan aspirasi, dan waktu ini bersama dengan saya Mazlina Ismail. Tentunya setiap Isnin 10.15 pagi perkongsian bersama menerusi rancangan Pesona di Zahra, dikenalikan oleh saya, dan tetamunya tak lain tak bukan Ustaz Encem. Itu dia Ustaz Muhammad Abdullah Alamin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kabarnya baru pulang dari daripada Palestin kan? Di Palestin. Tapi saya banyak ada di Jordan. Alhamdulillah. Kita buat korban kat sana tu. Alhamdulillah. Ada 16 siapa yang buat korban saya dengan saya itu, saya ucapkan jutaan terima kasih lah. Kita anjurkan di Palestin, di Malaysia dan juga di Kemboja. Semua dapat disempurnakan dengan baik, alhamdulillah. Macam mana sambutan Aidiladha di Palestin, Ustaz? Negara Arab dia sambut Aidiladha lebih meriah daripada kita. Sebab maknanya kalau kita ni hari raya Aidilfitri lebih meriah. Sana hari raya Aidiladha sebab ada maknanya ibadah korban tu. Jadi semua orang datang makan sama-sama, ambil daging sama-sama, bergotong royong sama-sama. Dan maknanya semua ziarah menziarahi. Jadi lebih meriah hari korban negara Arab tu. Alhamdulillah Ustaz berkesempatan, tahu esok insya-Allah kesempatan kita pula Ustaz bicara kita sambungan Pesona di Zahra minggu ini. Memanglah slot kita ni kebanyakannya kita berbicara mengenai rumah tangga, dan fokus kita minggu ini rumah tangga Universiti Kehidupan. Ustaz berikan mukadimah dulu Ustaz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man nasarahu wa walah. Rahmati Allah, DJ Kak Mas, seterusnya kepada ibu-ibu, ayah-ayah yang saya sayangi, abang-abang, akak-akak yang saya doakan dengan kebaikan sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai ibadah hari raya korban, kita menyambung kembali perkongsian kita. Dan kita hari ini, dan kita insya-Allah hari ini dan beberapa siri kita akan bawa rumah tangga sebagai universiti kehidupan. Kenapa tajuk kita hari ini rumah tangga sebagai universiti kehidupan? Kalau di universiti, dia ada benda yang kita kena belajar, wajib belajar. Kalau tak datang belajar, kena bar. kena maknanya kena ban untuk nak masuk periksa, tak boleh Macam tu juga dalam rumah tangga ni, ada benda yang kita kena belajar. Sama ada benda tu kita suka ke tak suka ke, kita kena belajar. Sama ada benda tu kita telah ada ataupun belum ada, kita kena belajar. Sama ada benda tu susah dan payah, kita kena belajar. Ada beberapa perkara yang mesti kita kena belajar dalam rumah tangga ini. Dan proses pembelajaran ni bukan sehari, bukan 2 hari, berterusan. Sebab tu budaya menuntut ilmu dalam Islam minal mahdi ilal lahdi, daripada buayan sampai ke liang lahat. Ada benda yang kita kena belajar. Sama ada apa yang kita nak bincangkan ni ada dipelajari di sekolah, disilibuskan ataupun tidak. Sama ada dimodulkan ataupun tidak. Sama ada kita perasan ataupun tidak. Tapi benda yang kita bincangkan pada hari ini, kita kena belajar dalam rumah tangga ni. Ada beberapa perkara yang mesti kita kena belajar dalam rumah tangga ni. Senang ke susah ke, saya bawa kursus dalam bab rumah tangga universiti kehidupan ni. Banyak soalan Ustaz. Susahnya nak belajar benda yang kita bincang ni. Memang susah, dia memang susah. Tapi macam mana susah pun mesti kena belajar. Sebab kita berada dalam universiti kehidupan rumah tangga. Macam mana pun mesti kena belajar. Maknanya supaya kehidupan kita tu ada ilmu dan ada benda yang kita faham. Benda ni perlu dibuat, benda ni perlu diamalkan. Ibu-ibu, akak-akak muslimin dan muslimat dan rahmat Allah sekalian. Yang pertama. Ambil pen. Dalam rumah tangga, yang pertama, yang paling penting sekali, kita kena belajar untuk ikhlas. Memang kena belajar untuk ikhlas. Apa maksud ikhlas? Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran bahawa wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan tidaklah kamu diperintahkan, tidaklah mereka diperintahkan melainkan mereka perlu mengikhlaskan niat kepada Allah baginya agama. Yang suruh ikhlas adalah Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, akak-akak saya sekalian, bukan suami kita.
bukan isteri kita, abang-abang, ayah-ayah saya sekalian. Yang suruh ikhlas adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan apa maksud ikhlas? Iaitu membuat sesuatu untuk mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Itu ikhlas. Kalau hari ni kita kata saya ikhlas, tapi nak puji kan? Itu maknanya itu bukan ikhlas. Kan? Saya ni ikhlas betul, tapi kalau orang buat tak tahu, maka kita pun sakit hati kan? Orang puji kembang-kembang hidung, orang keji kempes-kempes hidung kan? Ini maknanya itu belum lagi ikhlas. Ikhlas ni mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa ibu-ibu, akak-akak saya sekalian, tuan-tuan sekalian, kerana apa? Kita ni memang inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita dari Allah dan akan pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, akak-akak saya sekalian, sesayang mana kita dengan suami kita dan sesayang mana suami kepada kita. Hari ni kita meninggal tak balik kepada suami. Kita cuba pesan cuba kita pesan kat suami kita kan. Kita, bang, awak sayang saya tak bang? Sayang kan. Kalau saya nak buat permintaan boleh tak bang? Boleh, suami kita kata kan. Bang, kalau saya meninggal nanti boleh tak abang jangan tanam saya? Kenapa? Dia ada sound effect tau. Dia mesti ada sound effect. Kenapa? Tak adalah, saya takutlah tinggal dekat kubur tu seorang-seorang. Habis tu suami kita kata, abang belilah peti ais besar-besar sikit bang, kan? Abang pakaikan saya cantik-cantik kan? Pakai telekung bang, yang ada tulis belakang tu Malaysia. Kita kan balik haji bang, ya kan? Balik haji kan? Letakkan saya dalam peti ais bang. Takut saya nak duduk dalam kubur seorang-seorang tu bang. Tiada hari kita menyebut sampai suami kita menyampah nak dengar. Sampai dia kata, yelah. Tapi ibu-ibu, akak-akak sekalian, pagi meninggal, tengah hari petang dihantar bertemu Allah, malam meninggal, pagi dihantar bertemu Allah Subhanahu wa taala. Kan? Ayah-ayah, abang-abang saya sekalian, sesayang mana keluarga kita dengan kita, sesayang mana kita dan keluarga kita, kita meninggal kita tak balik pada mereka. Kita balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu hidup kita ni Allah perintahkan untuk kita ikhlas. Dan orang yang ikhlas diberi kekuatan hati dia untuk mengharungi apa jua cabaran dan dugaan. Cuba kita tengok orang yang paling ikhlas dalam bangsa manusia ni adalah para nabi alaihi wassalatu wassalam. Memang hidup nabi itu untuk mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana dengan wujudnya keikhlasan tu, luar biasa kekuatan nabi. Orang hina, orang kata, senyum je kan? Orang ancam bunuh, orang kejar, orang baling, boleh bersenyum, tersenyum lagi, boleh memaafkan. Tak kekuatan ikhlas. Orang nak tengok dia itu lemah semangat, tetap bersemangat. Orang nak tengok dia itu supaya gagal dalam apa yang dibuat, tapi boleh bangun balik. Kan? Nabi Musa AS dihambat dengan berbagai disusahkan oleh Firaun. Tetap berusaha, ada kekuatan hati untuk terus membawa Bani Israel yang beriman ketika itu untuk keluar daripada bumi Mesir. Akan bayangkan mengikut ahli tafsir, ketika Nabi Musa bawa keluar Bani Israel yang beriman daripada Mesir, bilangan mereka lebih 600,000 orang. Dalam tafsir yang disebut mustahil diakal nak menguruskan 600,000 dalam masa satu malam. Tapi oleh kerana perjalanan itu perjalanan mukjizat, mana dia adalah perjalanan yang luar biasa, berjaya dibawa 600,000 orang. Begitu kekuatan hati. Sampai-sampai lepas daripada maknanya Laut Merah, dia terbelah, Firaun pun dah mati. Orang balik situ sendiri buat perangai. Tapi tak adalah dia macam lemah semangat, tetap bersemangat. Ini kekuatan ikhlas. Sebab tu dalam rumah tangga, kita kontak dalam rumah tangga. Kenapa? Kena belajar ikhlas. Sebab hari ini apa yang kita buat, kita nak cari redha Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun suami tidak hargai, penat kita masak, tunggu suami makan. Sama-sama nak makan ni, balik-balik suami daripada surau tak telefon kita, tak apalah, you makan seorang lah, I dah makan dekat masjid. Kalau kita masak suami tu, bukan main marah lagi kita. Kenapa tak cakap saya masak penat-penat tunggu abang tiba-tiba dah makan, dah apa tak cakap lapar saya. Boleh marah tau. Nak pula makan kat mama kan? Nak makan dengan kawan tu kan, sedap-sedap dia makan, kita menunggu dia kan. Tapi kalau dia kata kita ikhlas, ya memang tak patutlah macam itu suami. Tapi ya Allah, aku masak kerana kau perintahkan berbuat baik pada keluarga. Ya suami dah makan, kita makanlah sendiri, tak apa. Makan berkenyang.
naik bilik pakai bedak sejuk, ya tidurlah, tenang hati. Sebab apa? Keikhlasan. Orang yang ikhlas ada kekuatan luar biasa. Macam kita sebagai suami kan, apapun keadaan, kalau kita ikhlas, Allah bagi kekuatan itu. Sebab hari ini kenapa kita nak berbuat baik kepada keluarga kita, kan, kepada mak mertua kita, kepada ipar dua kita, kepada isteri kita, kepada anak-anak. Sebab apa? Sebab mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu ada orang yang panas dengan mak mertua dia, panas dengan mak mertua. Tapi kalau dia ikhlas, dia ada kekuatan. Betul. Tetap tenang, tetap tak adalah kan, maknanya mak mertua tegur sikit ke apa, terus tak balik 2 tahun 3 tahun. Mak memang boleh bagi pandangan pada rumah tangga kita. Kita sebagai anak kena maknanya kena berlapang dada pada itu. Kan, kalau mungkin dia melampau, mungkin dia benda yang tidak wajar bagi dia. Dia main ambil je isteri kita, main balik dah kau, tinggal lelaki kau. Memang tak patut benda itu. Tapi kalau kita ikhlas, ya Allah, yang perintahkan untuk bersabar adalah engkau. Bukan sebab mak mertua, bukan sebab isteri kita. Kita ada kekuatan. Tetap balik. Tetap boleh macam biasa. Sebab apa? Keikhlasan. Itu kekuatan keikhlasan. Sebab itu dalam rumah tangga hari ini, kena belajar ikhlas. Ibu-ibu, ayah-ayah, abang yang saya sayangi sekalian, kena belajar ikhlas. Nak ke tak nak, mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala itu. Dan Allah akan beri kekuatan hati kepada kita. Satu kekuatan yang cukup luar biasa. Maknanya cukup luar biasa dengan keikhlasan itu. Sebab itu belajar ikhlas. Dan ini kita sebagai anak, kadang-kadang kita menjaga ibu ayah kita yang telah tua. Ibu ayah telah tua ni kadang-kadang karenanya agak banyak. Kan? Kita yang jaga, kitalah yang selalu kena marah. Kita yang jaga, kitalah yang selalu kena banding-banding. Kita yang jaga dia, kitalah selalu yang banyak kekurangan bagi mata dia. Yang jauh, yang jangan-jangan tengok nasihat bagus. Tapi hari ini kenapa kita nak berbuat baik kepada mak ayah kita? Sebab Allah perintahkan. Jadi hari ini kita ikhlas, ya Allah, aku buat ni kerana nak mendapat keredaan Kau, ya Allah. Apa keadaan pun tetap aku akan berbuat baik kepada mak dan ayah aku. Ini kekuatan. Ini ada kekuatan. Sebab itu belajar rumah tangga universiti kehidupan sampai meninggal, kita kena belajar membentuk keikhlasan, iaitu ya Allah, apa perkara aku buat memang kerana Engkau Tuhan. Kan, sebab Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak akan mensia-siakan orang yang mencari Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kalau kita mencari Allah, Allah tak sia-siakan kita. Mencari itu makna apa? Mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak dalam Quran Allah pun sebut, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa bertakwa kepada Allah, makna mencari redha Allah itu diberi jalan keluar bagi segala permasalahannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan direzekikan daripada sumber yang tidak disangka-sangka. Kan? Jadi hari ini ada permasalahan, ada je jalan keluar yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Ada je jalan keluar. Hari ini ada apa-apa juga yang menyempitkan, ada je Allah lapangkan kita punya kehidupan. Sebab apa? Kita mencari Allah, mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tidak akan sia-siakan kita. Itulah kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Jadi ibu-ibu, ayah, abang, kakak yang saya sayangi sekalian, yang pertama dalam rumah tangga memang kena belajar ikhlas. Apa maksud ikhlas? Apa maksud ikhlas tadi? Mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, aku buat baik ni kerana Engkau Tuhan. Kan, kalau kerana suami, lama dah aku cekik lagi ni kan. Marah gitu. Kalau sebab suami, lama dah aku cekik suami ni. Kalau sebab isteri, ya Allah, kan, ada satu orang dia bergaduh dengan bini. Dia kata, Tuhan, kalaulah saya tak ingat Tuhan, tak ingat Tuhan, tak ingat Nabi, Ustaz, lama dah aku swing mesti tu kan. Tapi tengok keikhlasan kan? Sebab ada ni, ya Allah, aku buat kerana Engkau Tuhan. Kau suruh aku bersabar, Kau suruh aku berbuat baik, aku berbuat baik kerana Engkau. Dan tidak sia-sia. Kan? Benda tu kadang-kadang kita rasa macam perit nak ikhlas, tapi tidak sia-sia. Demi Allah yang menjadikan hidup kita ini, tidak sia-sia kita berbuat baik. Dan kita dah bincang pada perkongsian lepas, syaitan ni memang dia akan bisikkan untuk rasa rugi berbuat baik. Kau buat baik, kau lah yang kena, kau yang kena kau lah yang kena pijak-pijak. Tak boleh bagi muka lelaki ni, kau nampak. Syaitan membisikkan macam tu supaya kita derhaka. Bila kita derhaka, kita bukan saja derhaka pada suami, kita derhaka pada perintah Allah. Macam mana hari ni derhaka, tiba-tiba petang meninggal? Macam mana nak berhadapan Allah Subhanahu Wa Taala macam tu? Kita tak balik pada suami. Kita balik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana nak jawab besok? Kan? Ya Allah, aku derhaka pada suami Tuhan sebab suami aku tak bagus Tuhan. Dia tak bagus, dia ada soalan yang perlu dijawab. Tapi engkau juga ada soalan yang perlu engkau jawab. Apa nak jawab besok? Bakar je lah, redha je lah Tuhan. Akhirnya kan, redha je lah, memang aku salah Tuhan. Redha. Tapi yang rugi siapa?
Yang padan muka siapa? Kita juga. Sebab itu maksudnya dalam rumah tangga, pertama belajar untuk ikhlas. Kita akan diberi kekuatan dalam rumah tangga kalau kita ni ikhlas. Kan? Sebenarnya bila kita ikhlas tu sebenarnya untuk selamatkan diri kita. Untuk selamatkan diri kita. Kan? Kita ikhlas untuk diri kita, bukan untuk orang lain. Dan syaitan akan bisikkan untuk rugi untuk kita berbuat ikhlas. Syaitan akan bisikkan macam tu. Kau baik sangat dengan bini kau tu kan. Maknanya syaitan akan bisikkan macam tu. Sebab apa? Sebab dia nak supaya kita melanggar apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab supaya kita ni hilang redha Allah Subhanahu Wa Taala. Itu nama syaitan. Memang macam tu. Sebab Allah sebut Quran kan, inna syaitana lakum aduwwum mubin. Syaitan itu bagi kamu musuh yang nyata. Nama pun syaitan. Macam mana? Okey. Yang kedua. Ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah yang saya sayangi sekalian, yang kedua, apa benda yang kita kena belajar? Yang kedua. Okey. Yang kedua yang perlu kita belajar adalah belajar memperbaiki diri. Sebab kita ni, dalam hidup kita ni, dia ada kelemahan-kelemahan diri kita. Belajar memperbaiki diri. Dan proses belajar memperbaiki diri ini adalah daripada buayan sampai ke liang lahat. Manusia ni ada kelemahan. Allah sebut dalam Al-Quran, qad aflaha man tazakka, dan beruntunglah orang yang sentiasa memperbaiki dirinya. Beruntung, tidak rugi orang yang sentiasa memperbaiki dirinya. Kita dalam hidup ni, ibu-ibu, ayah saya yang saya sayangi sekalian, kita ni ada kelebihan semula jadi, ada kelemahan semula jadi. Orang yang bagus dalam hadis Nabi SAW, orang yang bagus, orang yang dia faham kelebihan semula jadi dia, dan dia kekalkan kelebihan itu, dan dia faham kelemahan semula jadi dia, dan dia meningkatkan apa yang lemah dalam hidup dia tu. Itu orang yang bagus. Orang yang macam bagus, atau orang sekarang cakap bajet bagus, macam bagus je kan. Macam bagus. Orang yang macam bagus, orang yang selesa dengan kelebihan semula jadi, tetapi dia tidak meningkatkan kelemahan semula jadi dia. Kita ni kelemahan semula jadi kita. Sebab itu, kak, ibu-ibu, ayah saya sekalian, saya ada jumpa orang kadang-kadang, dia kata apa? Ustaz, apa kurang saya, Ustaz? Apa kurang saya? Saya masak dekat rumah saya, Ustaz. Saya jaga anak, Ustaz. Apa kurang saya, Ustaz? Kenapa suami saya buat itu, ini? Rupanya masak itu bukan kekurangan dia, itu kelebihan semula jadi dia. Dia memang suka masak daripada kecil. Jadi maknanya tak payah disuruh-suruh pun dia suka masak. Dia memang orang yang ada sifat keibuan, jaga anak cukup bagus. Tapi dia tak nampak kelemahan semula jadi dia tu. Dia tak nampak dia tengking suami dia, dia tak nampak dia kasar ke suami dia. Dia fokus kelebihan dia. Kelebihan semula jadi itu tak payah dibina-bina, memang ada. Sebab tu apa kurang saya, Ustaz? Saya ni isteri yang memang duduk rumah. Memang kebetulan dia memang suka duduk rumah. Kan? Tak payah. Ada isteri yang tak suka duduk rumah, jadi dia terpaksa meningkatkan diri dia untuk biasakan duduk rumah. Ada isteri dia memang suka duduk rumah. Dia, apa kurang saya, Ustaz? Dia nampak kelebihan semula jadi dia. Jadi dia kurang nampak kelemahan semula jadi dia. Jadi kita ni kena belajar memperbaiki diri. Dan kena belajar untuk melihat keaiban dan kelemahan diri kita. Kena belajar benda tu. Kena belajar benda tu. Tapi nature dia memang susah. Memang susah. Saya pernah buat kursus dengan pegawai-pegawai tinggi kerajaan. Okey. Round pertama ni. Okey, tuan-tuan sekalian, datuk-datuk sekalian, maaf ya semua sekalian. Okey, kertas ada, kan, pen ada. Katakan, hari ni kita nak jadi orang hebat, kita kena tahu kekuatan dan kelemahan diri kita. Sila tuliskan kelebihan diri kita. Kembang-kembang hidung kat dia tulis. Saya kelebihan macam ni. Saya kelebihan macam ni. Panjang. Okey. Dah habis semua. Okey, tolong bagi kertas kat orang sebelah. Minta orang sebelah bacakan. Cik, orang sebelah pun tolong bacakan. Oh, dia ni gini. Kalau baca sini macam poyo sangat kan. Ya, betul. Orang sebelah bacakan. Dia pun dengan menelingkan. Telingkan kepala dia sikit kan. Dan meletakkan tangan di dagu sambil mengangguk-angguk kepala. Betul. Okey, habis dah round tu, kita pun minum sekejap, rehat. Okey, minum teh sekejap. Okey, masuk balik. Okey, sekarang saya bagi kertas, pen dah ada. Tolong tuliskan pula kelemahan diri kita. Kali ni semua senyap. Nak cari satu dua kelemahan pun susah. Siap tengok orang sebelah tu. Oh, sama. Kelemahan sama. Dia tak faham kelemahan diri dia. Kita okey lah. Kita okey lah. Oh, sama ni. Tulis 1, 2, 3, 4 pun susah kelemahan diri.
Ini manusia. Dia memang susah nak tahu kelemahan diri dia. Mengakuinya tu. Mengakuinya memang susah. Ini manusia. Jadi sebab itu seringkasnya ada 5 golongan yang boleh bagi tahu apa kelemahan diri kita. Ada 5 golongan. Pertama, guru kita. Guru kita boleh beritahu kelemahan diri kita. Yang keduanya, orang yang bijaksana. Orang bijaksana tak mesti guru kita. Orang bijaksana kadang-kadang mungkin penjual ikan, mungkin penjual kain, mungkin kita tak tahu. Sebab Allah sebut siapa yang diberi hikmah faqad utiya khairan katsira, diberi kebaikan banyak. Kita pergi pasar nak beli ikan, tiba-tiba makcik jual ikan tu. Sabarlah dek, isteri memang macam tu. Makcik ni macam aku tahu je bagi tadi gaduh dengan bini kan. Sabarlah dek, isteri memang macam tu. Dia tengok kita, dia tahu kan, orang bijaksana. Yang ketiga yang boleh beritahu kelemahan diri kita ni adalah orang yang sayang kat kita. Orang yang sayang kat kita, isteri kita, suami kita, anak kita, ibu ayah kita. Sebab tu kalau isteri beritahu kelemahan, jangan marah-marah. Kan, awak orang perempuan dapat tahu, wah akan menggarang lagi kan. Kadang-kadang dia cakap tu betul kadang-kadang. Cuma kita jangan ego kadang-kadang. Karena suami kita sebut benda tu betul, tapi kita oleh kerana daripada mulut suami, maknanya memang kita tak terima. Tapi orang yang sayang kita, dia boleh beritahu kelemahan diri kita. Yang keempatnya yang boleh beritahu kelemahan diri kita adalah kawan baik kita. Dan ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak saya sayangi sekalian, kawan baik kita nature takkan bagi tahu kelemahan diri kita. Itu kawan baik. Tapi kalau dia dah bagi tahu kelemahan kita, makna kelemahan dia dah terlalu teruk dah sebenarnya. Kawan baik takkan beritahu kelemahan kita. Selalunya tak sampai hati dia takkan beritahu. Tapi kalau dia beritahu, jangan kecil hati. Mana kelemahan tu terlalu teruk dah sebenarnya. Dia cakap kita kan, mah kata kan. Apa dia? Mah, awak stokin bau lah kan. Jangan kecil hati. Maknanya di kalangan orang lain dah terlalu sangat dah sebenarnya. Terlalu teruk sangat sebenarnya. Sebab kawan baik takkan beritahu kelemahan diri kita. Dan yang kelima yang boleh beritahu kelemahan diri kita adalah musuh kita. Sebab tu musuh ni bagus. Tengoklah sejarah manusia. Orang yang hebat, dia ada musuh yang hebat. Sebab musuh tu dia jadi bahan untuk membaiki diri dia, mengkoreksi diri dia. Kadang-kadang apa yang orang yang tak suka sebut pada kita, kadang-kadang benda tu betul. Kita je kena ego sebab kita tak terima. Jadi 5 golongan ni boleh beritahu kelemahan diri kita. Jadi ibu-ibu, kakak-kakak ayah saya sayangi sekalian kan, dalam rumah tangga, universiti kehidupan, kena belajar. Dan benda yang kedua yang kena belajar adalah belajar untuk baiki diri. Orang takkan boleh baiki diri kalau dia tak tahu apa kelemahan diri dia. Sebab kita ni ada kelebihan semula jadi, ada kekurangan semula jadi kita. So jadi mana jangan terhibur dengan kelebihan semula jadi kita. Jangan. Sebab itu tak payah dibina pun kita okey. Ada orang memang dia boleh senang bangun tahajud malam. Dia tak boleh cakap, saya memang biasa bangun tahajud. Dia tak boleh bangga sebab dia kelebihan memang senang bangun. Ada orang kadang-kadang subuh kami susah lagi nak bangun. Itu memang kelemahan semula jadi dia. Kan? Itu yang perlu mujahadah dipanggil. Mujahadah tu memperbaiki diri. Kita ni kalau diri kita yang nak baiki, kita panggil mujahadah dalam bahasa Arab. Kalau kita bantu orang lain untuk baiki diri, dia panggil tarbiyah. Itu beza tarbiyah dengan mujahadah. Mujahadah ni kita sendiri baiki diri kita. Kita dah tahu kelemahan kita baiki. Kalau kita bantu orang lain, dia panggil tarbiyah. Maksudnya suami mesti tarbiyah isteri, mesti tarbiyah anak-anak, guru mesti tarbiyah anak murid. Tarbiyah tu bantu untuk maknanya memperbaiki diri. Jangan asyik nak tarbiyah orang. Nak tarbiyah orang, dan kita sendiri pun kena mujahadah. Asyik kita tarbiyah orang, kita tak mujahadah, kita jadi macam bagus tadi. Macam bajet bagus kan. Dia ni. Sebab apa? Kebetulan dia memang pandai cakap, tapi dia ada kelemahan semula jadi yang dia tak tingkatkan. Jadilah dia macam bajet bagus ataupun macam bagus. Okey, sound effect keluar. Itu yang ada sound effect keluar tu. Ada sound effect dari keluar. Okey. Golongan yang seterusnya. Kita kongsikan maknanya 2 dulu hari ini. Rumah tangga sebagai universiti kehidupan. InsyaAllah kita akan sambung pada perkongsian-perkongsian akan datang. InsyaAllah. Okey, kita berhenti seketika. Selepas ni kami lalukan panggilan anda untuk sebarang pertanyaan kepada Ustaz berkaitan tajuk kita pada pagi ni, rumah tangga universiti kehidupan. 03-6205-1500. Sekali lagi 03-6205-1500. Atau juga menerusi Facebook IKIM FM di bawah tajuk Aspirasi Pesona di Zahra pagi ni. Terus bersama di IKIM FM, pilihan utama anda. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل العلم أحب إلي من فضل العبادة وخير دينكم الورع. Daripada Sa'ad bin Abu Waqqas.
Kembali bersama di Hikmah FM, pilihan utama anda. Terima kasih kepada terus setia bersama rancangan Pesona di Zahra, berkongsi ilmu kita pada pagi ni bersama Ustaz Gelak, Ustaz Muhammad Abdul Alamin. Bicara berkenaan rumah tangga Universiti Kehidupan. Ustaz kata tadi kan, banyak sebenarnya dalam kehidupan kita perlu sentiasa memperbaiki diri. Jangan bajet bagus sangat. Jadi insyaAllah untuk anda yang ingin memperbaiki diri, ada soalan-soalan yang kita nak kongsikan. Ustaz, yang ambil menerusi Facebook dulu sementara kita nantikan beberapa panggilan yang masuk ketika ni. Nur Awani, Abdul Rashid Ibrahim tanya, Ustaz, apa punca ibu bapa gagal mewujudkan rumah tangga sebagai universiti kehidupan? Sebab kadang-kadang Ustaz, anak macam Ustaz kata, dia tengok ibu bapa tu kan, pelakuan dan sebagainya. InsyaAllah ibu bapa perlu mewujudkan benda taklum, tarbiyah dalam rumah tangga. Benda apa pula tu Ustaz? Tiga ta. Taklim, taklum, tarbiyah. Taklim, pembelajaran, taklum, pengajaran, tarbiyah, pendidikan. Jadi kadang-kadang ibu bapa sekarang dia tak banyak kongsikan falsafah hidup pada anak-anak. Orang dulu, kenapa anak-anak dulu jadi hebat? Sebab mak ayah kongsikan falsafah hidup pada anak-anak. Dulu saya pernah on tour satu orang tour kan. Dia kata, kalau kau nak jalan, aku pesan dengan kau. Untuk tu ni, atuk pesan betul-betul. Jaga dua benda, jaga jarum dan pisang sesikat. Apa benda atuk ni cakap ni, jaga jarum dan pisang sesikat. Falsafah betul kan? Tu benda apa tu? Tak faham tu kan. Dia kata jarum ni lidah. Okey, pisang sesikat tangan ni. Maknanya pergi mana-mana supaya kita ni, supaya maknanya orang suka kita, jaga lidah, pisang sesikat ni tangan. Tangan. Maknanya bersalaman dengan orang. Maknanya apa? Menghormati orang lain. Atuk tu cerita dekat 20 tahun lepas, tapi kita boleh masih ingat lagi. Sebab apa? Dia berkongsi falsafah hidup kan kepada kita tu. Jadi ibu bapa sekarang dia tak banyak berkongsikan kehidupan. Kan? Maknanya taklim, taklum dan tarbiyah. Pembelajaran dengan tarbiyah kepada dalam rumah tangga tu. Lepas tu gagal mewujudkan kehidupan dalam rumah tangga. Wallahualam. Okey, pemanggil kita yang pertama Puan Aisyah dari Petaling Jaya, silakan. Okey, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya nak dapat penjelasan dan sikit pertolongan daripada Ustaz. Saya ni seorang isteri, dah kahwin 35 tahun dah. Memang saya banyak sangat kekurangan, banyak kesalahan. Saya cuma nak tanya Ustaz, macam mana saya nak berhadapan, saya nak tenteramkan diri saya. Sebab apabila saya dimarah oleh suami, selalu mengungkit perangai saya yang tak betul daripada dulu. Sampai sekarang pun saya dah baiki banyak, masih lagi ungkit-ungkit. Lepas tu selalu dia panas baran. Lepas tu saya ni banyaklah tak kena, tak ada apa yang saya bagi untuk kehidupan dia. Dia tunggu anak besar je, nak buang saya lah, apa macam tu. Saya tak rasa apa-apa yang dia kata. Cuma saya nak tenteramkan diri saya supaya saya menjadi isteri yang lebih baik, Ustaz. Itu saja. Okey. Assalamualaikum. Balik pada pengajian kita yang pertama tadi, belajar untuk ikhlas. Kita akan diberi kekuatan. Kadang-kadang kan kita memang akan dilemahkan semangat kita dengan benda sekeliling kita. Karena suami kita tak menyokong pun. Alah, kau belajar aku dengar kuliah kat masjid tu. Betul sangat ustaz tu ada tauliah ke tu? Kita dah lah, dia tak hantar kita belajar. Kita nak belajar, dia peleceh-leceh kan. Kadang-kadang ada orang yang tidak menyokong kita untuk jadi lebih baik. Kan? Sebab itu ikhlaskan niat. Ikhlas ni, ya Allah, aku buat kerana engkau, ya Allah, kita akan tenang. Jadi apa macam mana yang orang kata-kata gitu? Fa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, kata Al-Quran. Apabila orang yang jahil, orang yang tak faham menyapamu, kamu ucapkanlah salama, assalamualaikum. Orang yang tak faham ni kata kita nak lemahkan semangat kita, ucapkan qalu salama, assalamualaikum. Dia cakap banyak tu senyum. Senyum. Assalamualaikum kan. Maksudnya bukan assalamualaikum itu, tapi abaikan. Sebab hidup kita ni jangan hilang fokus, kita sedang menuju pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang yang mengganggu kita mungkin suami, mungkin isteri, mungkin anak-anak, mungkin orang sekeliling kita. Tapi ya Allah, aku nak kata ke tak nak kata, aku tak kira. Aku nak buat baik juga. Sebab aku buat baik bukan sebab dia, aku baik sebab engkau ya Allah.
Jadi kita ada kekuatan kan. Apa macam mana kita senyum. Orang kata tersenyum. Orang kata nak ceraikan kita ke, orang kata nak aku tunggu anak je kan besok. Iyalah bang, tapi tetap masak kan. Assalamualaikum. Qalu salam. Mana assalamualaikum. Tapi dia sebut depan dia. Marah pula. Siapa ajar ni? Ustaz Muhammad kat Aikim. Ustaz Muhammad juga kena. Ini Quran sebut tau. Maknanya abaikan. Mungkin Ustaz, bila kita kata kita ikhlas tu, yang ujian tu mula nak menguji keikhlasan Allah Subhanahu Wa Taala menguji kita, bukan benda yang kita kuat. Kita ingat tu. Allah datangkan ujian pada kita benda yang kita lemah. Kalau kelemahan kita tu panas baran, dia akan datangkan ujian yang akan mengundang panas baran kita. Marah aja, ni marah, marah aja. Kalau ujian kita perempuan, Allah akan datangkan perempuan, banyak ujian perempuan di hidup kita. Kalau ujian. Kalau ujian kita amanah, ada orang dia tak boleh pegang amanah. Terguna dulu, terpakai dulu. Allah akan datangkan banyak amanah diberikan pada dia. Allah menguji kita pada kelemahan hidup kita, bukan pada kekuatan hidup kita. Supaya apa? Supaya kita memperbaiki diri. Allah sebut dalam Quran, qad aflaha man tazakka. Beruntung orang yang memperbaiki diri dia. Maknanya Allah datangkan tu untuk kita baiki diri. Macam akak ni kan, maknanya suami tak mungkin tak hargai ke apa semua. Mungkin kelemahan diri dia tu nak pujian, suka pujian. Ada nak puji, suka puji. Jadi mungkin sebab itulah suami tak pernah memuji dia. Mungkin wallahu alam. Saya tak bercakap dari pihak akak tu, tapi mungkin. Jadi kesabaran dia menghadapi ujian tu ya, itu Allah nilai. Betul lah kata innallaha ma'as sabirin. Allah tu bersama orang yang sabar. Kadang-kadang kita sebut kakak sabar kak, innallaha ma'as sabirin. Apa birin-birin? Apa birin-birin? Marah pula dia. Marah pula. Itu Allah sebut innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang sabar, Allah kata. Sebab Allah menguji pada kelemahan diri kita, bukan pada kekuatan diri kita. Wallahu a'lam. Okey, kita dengarkan Cik Idris Hashim dari Ipoh, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey, saya Idris bin Hashim daripada Ipoh Perak. Saya ingin bertanya ataupun ingin memberi pendapat. Setuju tak Ustaz kalau saya katakan untuk nak memahami ikhlas perlu memahami surah Al-Ikhlas? Minta pencerahan daripada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama pun dah sudah ikhlas. Maknanya perlulah. Qul huwallahu ahad. Allah tu esa. Esa tu maknanya tak ada siapa-siapa lah di hidup kita melainkan Allah. Manusia datang, isteri ke suami ke anak-anak, hanya sebagai yang Allah datangkan. Tapi yang bersama kita, lonely journey dalam hidup kita bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Perjalanan keseorangan kita adalah bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang hati kita yang beri ketenangan dan beri kesabaran bukan suami, bukan isteri, tidak. Allah Subhanahu Wa Taala. Allahus Samad, Allah tempat, maknanya segala hajat. Lam yalid walam yulad, tidak ada dilahir tidak beranak dan tidak beranakkan. Walam yakun lahu kufuwan ahad, tak ada sekutu, tak ada yang sama setara dengan dia. Memang nama pun sudah ikhlas. So memang perlulah kita memahami surah Ikhlas itu. Wallahu a'lam. Okey, Puan Marina dari Johor Bahru. Okey, Ustaz nak tanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Macam mana ya kita nak menjadi orang yang redha dengan takdir dengan kehidupan kita? Sebabnya kadang-kadang masalah yang kita hadapi itu memang terlalu berat. Ada masa kita redha, ada masa kita ikhlas. Kadang-kadang ada masa macam tak ikhlas, kita sedih. Macam mana Ustaz, hati kita ni macam kejap terumbang ambing, kejap okey, kejap baik, sekejap tak okey. Okey, Assalamualaikum. Itulah manusia yang dalam Nabi sebut iman itu yazid wa yankus. Maknanya dia boleh naik dan boleh turun. Kadang-kadang kita redha, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang dia iman tengah naik kan, boleh pada dengan Aikim kan. Semangat, kembang-kembang hidung kan, semangat. Lama tak dengar kuliah-kuliah kan, turun iman kita. Itu kadang-kadang redha, kadang-kadang tidak. Sebab itu, mari itulah kena minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala benda yang ya Allah istiqamahkan aku. Istiqamah ni maknanya konsisten kan aku dalam keadaan yang untuk mencari redamu Tuhan. Wallahu a'lam. Okey, menerusi Facebook, Hukum bertanya, salam Ustaz, suami saya teliti dengan cara hidup Rasulullah SAW sehingga mengabaikan kemewahan hidup. Seperti tak pasang pun kabinet dapur, tak ada langsir baru dan kerap mengadakan majlis di rumah tapi hidangan dia simple-simple, nasi goreng, kuih-kuih. Duit yang ada seolah-olah hanya mahu menghidupkan masjid 24 jam bersama rakan-rakan. Tapi saya rasa malu kerana rakan-rakan, saudara, tetamu yang datang melihat rumah sederhana, tak seperti rumah orang lain. Bagaimana Ustaz pencerahan? Okey, pertama sekali, jangan bandingkan kebahagiaan kita dengan orang lain. Nanti kita tidak akan temui apa-apa kebahagiaan.
tengok bang, rumah tangga orang sebelah tu sofa dengan besar lagi. Hatta suami kita kalau beli sofa pun, kalau kita ni suka banding, kita tengok sofa lebih besar lagi. Jangan bandingkan kebahagiaan kita dengan orang lain. Kita akan temui apa-apa kebahagiaan. Yang penting apa? Keperluan cukup, okey. Pertama sekali dalam fiqh kita kan, dalam syariat kan. Pertama benda daruriyat. Daruriyat benda-benda asas penting. Asas daruriyat penting, alhamdulillah. Syukur, mana telah selesai. Yang keduanya benda hajiat. Hajiat tu benda-benda hajat. Dia tak perlu, tapi benda-benda hajat tu kalau dia ada, dia memudahkan kita. Kalau dah ada, alhamdulillah. Telefon sekarang ni, kereta. Dia tak, kalau tak ada kereta tak mati. Tapi dia benda hajat. Betul. Lebih daripada itu dia panggil tahsiniat. Tahsiniat ni benda-benda luxury. Kan, contoh macam pinggan yang cantik-cantik, sofa, itu benda-benda yang tahsiniat. Mungkin jadi hajiat, mungkin tahsiniat. So kalau dia kata suami kita nafkah semua okey, alhamdulillah. Jangan banding-bandingkan dengan orang lain, alhamdulillah. Dan kadang-kadang manusia ni memang manusia ni dilahirkan dengan tugasan. Kadang-kadang suami kita mungkin dia dilahirkan dengan tugasan orang yang nak memakmurkan masjid. Kalau dia buat apa lain, dia akan balik untuk memakmurkan masjid. Selagi mana benda-benda asas diselesaikan, okey dah. Dan alhamdulillah kita bantu dia memakmurkan masjid tu makmur, pahala kita isteri pun tak dapat. Ustaz katalah Allah uji apa yang kita cinta kot, kita cuba tengok apa yang kita cinta. Apa yang kita cinta, apa yang kita lemah, tengok Allah uji dengan benda tu. Dan terakhir daripada Facebook Kausar, Assalamualaikum Ustaz, saya selalu ponteng kerja dengan ambil cuti sakit, tapi untuk hadiri ceramah agama di masjid. Ni kira menipu ataupun sebab saya ikhlas nak belajar? Macam mana tu Ustaz? Itu nipu. Dia sendiri sebut dah. Dia menipu kan. Okey, itu dia panggil maknanya ghurur. Ghurur tu makna tertipu. Kadang-kadang kita nak buat benda baik tapi dengan cara yang tak betul. Dalam Islam ni matlamat tidak menghalalkan cara. So kalau dia kata memang kerja kita selesai. Kalau kita betul-betul maknanya betul-betul dah selesai, kita kerja perform dengan bagus. Terang je dengan bos kita. Bos kerja, bos bagi tak siap, saya akan maknanya sampai malam. Tapi ada hari-hari saya nak belajar. Boleh tak bos? Kalau dia kata tak boleh, kita boleh cari kerja lain. Sebab apa? Takut kita ada rezeki yang berunsurkan penipuan. Saya takut kat situ. Okey Ustaz, dua perkara Ustaz kongsikan menerusi rumah tangga universiti kehidupan, itu keikhlasan dan belajar memperbaiki diri. Dua tu je dulu. Kalau banyak pun tak boleh nak catch up. Baik, dua tu je fokus Ustaz ya. Okey, dan boleh dapatkan berita harian Ruangan Agama minggu hadapan kalau tak sempat nak follow ataupun salin. Dan insya-Allah ada yang minta Ustaz, Kaptiah kata minggu lepas tak ada doa. Jadi minggu ni jangan lupa insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Okey, kita akhir dengan doa insya-Allah. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau menyaksikan segala ujian hidup kami, ya Allah. Berikan jalan keluar bagi segala ujian kami, ya Allah. Jika tanpa pemberian daripadamu, jadilah kami orang yang sentiasa dalam kebuntuan, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau menyaksikan segala hajat dan keperluan kami, ya Allah. Kurniakan pemberianmu kepada kami, ya Allah. Jika tanpa pemberian daripadamu, jadilah kami orang-orang yang sentiasa di dalam kekurangan, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau menyaksikan segala dosa dan keaiban kami, ya Allah. Berikan kami, bantulah kami dalam memperbaiki diri kami, ya Allah. Jika tanpa bantuan daripadamu, jadilah kami orang yang sentiasa menganiayai diri kami, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, rahmatilah kami, ya Allah. Dan sesiapa yang mendengar majlis yang mulia pada hari ini, ya Allah, kurniakan kepada kami keluarga yang bahagia, ya Allah, yang menyenangkan hati kami, ya Allah, yang menjadi qurratu ain bagi kami, ya Allah. Sesungguhnya Engkaulah yang maha memberi, Engkau yang maha pengasih lagi maha penyayang, ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah. Alhamdulillah, itu dia. Dan insyaAllah kita ucapkan terima kasih kepada Ustaz atas perkongsian ilmu pada kali ini. Dan insyaAllah kita bertemu lagi minggu hadapan. Perkongsian seterusnya sambung lagi ya. InsyaAllah. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti intipati pesona di Zahra sebentar tadi dalam Ruangan Agama Akhbar Berita Harian pada hari Isnin minggu hadapan. Dapatkan naskah berita harian anda